Selamat pagi, teacher. Pagi, teacher. Selamat pagi, teacher. Okay, so sila keluarkan kamu punya kertas satu. Kelas matematik tambahan merupakan kelas yang pertama kan hari ini, betul, Sukri? Iya, teacher. Okay, so lihat soalan yang pertama. Okay, mereka yang lambat masuk itu merupakan soalan pelajar yang tidak menempati masalah. Okay, so lihat kepada matematik kertas satu. Okay, ini merupakan rumusnya, ada 20. Okey, ada 23 rumus ya. Inilah rumus-rumus yang akan keluar dalam SPM. Okey, ada 23. Okey, dalam begitu banyak topik, hanya 23 sahaja rumus yang dikeluarkan dalam SPM. So, yang sebakinya itu rumus tu kamu kena hafal sendiri. Okey ya. So, salah satu rumus yang kamu kena hafal macam contoh 22 dengan 23, itu merupakan rumus untuk penyelesaian segitiga. Jadi maksudnya ada dua rumus, iaitu petua kosinus dengan luas menggunakan Heron. Okay, kamu kena hafal sendiri. Okay, so ini maksudnya petua kosinus dengan luas menggunakan Heron. So itu kamu kena hafal sendiri ya. Okay, so yang selebih itu nanti teacher akan suruh kamu, okay, mana satu rumus akan kamu hafal sendiri. Okay, so lihat soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama ini. Mana ni? Okay, ini. Okay, ini merupakan fungsi ya. Okay, ada pelajar boleh jawab, ada yang pelajar yang tidak menempati soalan. Okay, lihat yang soalan A1. Okay, dia minta kamu cari domain untuk fungsi itu. Domain biasanya di pasi X. So, apabila hendak menuliskan itu domain, kalau domain itu dia minta kamu tulis, ini adalah graf ya. So, untuk di situ kamu mesti tulis dia punya julat. Tahu kan julat? Julat itu ada simbol sama ada lebih besarkah, lebih besarkah, lebih kecilkah, lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Okey, sekejap. Okey, itu yang pertama. Ada pelajar pula, kalau yang kawannya tulis A, dia pun ikut tulis A. Kalau kawannya tulis apa-apa, dia pun ikut tulis apa-apa. Maksudnya dia menulis ataupun dia bersalin tanpa berfikir apa kawannya yang menulis itu. Jadi lebih baik jangan kamu meniru di sana. Okey? So di situ lebih baik kamu extend 1 tahun untuk kamu menjawab soalan SPM. Kan? Itu menunjukkan kamu belum bersedia lagi. Okey? So yang di situ bagaimana teacher tahu? Senang saja, ada tekniknya. Sama ada pelajar itu buat sendiri atau tidak, teacher tahu. Jangan sangka guru-guru subjek kamu tidak tahu apa-apa. Kami semua tahu. Cuma kamu saja yang belagak sebagai bodoh sombong di sana tu. Okay. So, lihat yang soalan yang ini merupakan fungsi domain. Okay. Domain ini dalam graf mesti tulis dalam bentuk julat begini. Bukan tulis ini. Okay. Contoh ada pelajar negatif 201. Bukan. Ini kalau dibeli dalam Venn diagram. Venn diagram contohnya begini. Okay. 1, 2, 3. Okay. 4, 5 contoh. Terbalik pula. Okay. Ini. Bolehlah kamu tulis 1, 2, 3 untuk domain. Okay. So yang di situ, untuk soalan yang A1 ini, okay, domain terletak di pasi X. Dia terletak dari mana ke mana. Tengok titik ini. Negatif 2, 1. So, A1 jawapannya adalah S lebih besar sama dengan negatif 2 tapi lebih kecil sama dengan 1. Kenapa teacher gunakan sama dengan? Okay, sebab dia termasuk.
termasuk di dalam X sama dengan negatif 2, termasuk di dalam 1. Jangan kamu tulis ini. Sorry, tidak menepati soalan. Domain. Domain itu biasanya terletak di pasi X. No mark. Faham? Okay, ramai pelajar tulis di itu A. Okay? Jelas untuk soalan 1? Jelas teacher. Okay, so sila tengok soalan betul-betul. Di mana teacher pun ada kasih tahu domain itu terletak di pasi X. Jadi yang tengah-tengah ini sepatutnya tulis X, bukan tulis A. Okay, itu adalah soalan A1. Lihat kepada A2, cari nilai bagi A. Macam mana cari nilai bagi A? Kamu lihat kepada gambar raja. A di sini, ini koordinatnya. Koordinat ini A kosong. X merupakan A, Y merupakan kosong. Okay, so yang di situ fungsi adalah modulus 3X tolak 1. Okay, Fx ini merupakan Y. Y merupakan Fx, Fx pun merupakan Y. Okay, so yang di sini Fx ini letakkan itu kosong. Kosong sama dengan modulus 3X tolak 1. Okay, disebabkan sini merupakan kosong, apabila ada nilai mutlak ataupun modulus, maksudnya dia hanya satu nilai sahaja, iaitu kosong. Pernahkah kamu nampak positif kosong dengan negatif kosong? Tidak ada kan? Kecuali, saya bagi contoh, okay, Fx sama dengan modulus 3x tolak 1, jika ini, Fx ini ada nilai. Contohlah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya letak ini 5. Ini barulah kamu boleh pecahkan kepada 2, 1 untuk negatif 5, 1 untuk positif 5. Okey, kalau kosong ataupun sifar, tidak ada tanda positif, tidak ada tanda negatif. Okey, di mana kamu sudah belajar integer untuk bab 1. Okay, bab 1 integer sifar adalah kosong. Kosong tidak ada tanda positif, tidak ada negatif. Okay ya. So yang di sini sebab dia minta cari A, jadi X ini sila letakkan dengan A. And then pindahkan seperti biasa. Okay, sebab soalan ni minta cari nilai A, bukan cari nilai X. Ramai pelajar bagi teacher X sama dengan 1/3. Apa kena mengena dengan soalannya? Maksudnya dia tidak melihat soalan itu dengan jelas. Okey? Jelas ya? So, untuk di situ, untuk mengelakkan hilang markah, sila baca soalan betul-betul. Faham soalan dia mau minta apa? Dia mau minta cari nilai A, jadi kamu punya jawapan adalah A lah. Jangan tulis X sama dengan 1/3. Okey, ada pelajar dia buat X, dia tulis ini X, tapi akhir sekali dia tulis A sama dengan 1/3. Okey, boleh terima. Jangan kamu punya jawapan dari awal sampai akhir masih lagi X, maksudnya kamu tidak menepati soalan. Jelas ya? Okey, lihat soalan B. Okey, diberi, ini merupakan fungsi kubahan. Okey, diberi fungsi Kx adalah, ini adalah fungsi Kx. Mx tambah 1. Okey, ini merupakan fungsi kubahan. Mana ni? Fungsi kubahan. Okey, di mana Khx sama dengan 3mx tambah dengan n. Okey, apa yang dia mau? Okey, dia mau minta ungkapkan M. Kalau soalan tanya begitu, ungkapkan M maksudnya M sebagai subjek. Okey, so apa yang kamu perlu buat ialah ini merupakan fungsi kubahan, dia tidak ada kurungan segi 4. Kamu kasih buatkan kurungan. Okey, belakang itu salin balik. Apakah fungsi HS kita kasih masuk?
Begini. Okey, selepas itu macam mana? Ada pelajar dia stop di situ. Dia tidak tahu mau buat macam mana. Okey, kamu lihat kepada fungsi kx. Kx sama dengan ms tambah 1. Jika saya punya ka, maksudnya x ini letakkan dengan a kan? Jika saya punya k, 3x tolak 5, maksudnya dalam x ini masukkan dengan 3x tolak dengan 5. Jangan lupa belakang ada tambah 1 lah. Sama dengan 3ms tambah dengan n. Siapa yang masuk betul di situ, 1 makalah dia dapat. Okey? Seterusnya, ada pelajar tidak pandai operasi algebra. Okey? Pertama, kasih darabkan itu m. 3mx tolak dengan 5m tambah 1 sama dengan 3mx tambah dengan n. Okey? Seterusnya, soalan ini dia mau apa? Dia mau m sebagai subjek. Okey, kamu tengok ini. Kiri ada 3mx, kanan ada 3ms, potong tak ada sudah kan? Habis. Jadi yang tinggal ialah negatif 5m tambah 1 sama dengan n. Okey? Disebabkan dia mau m sebagai subjek, maksudnya saya mau ini sebagai subjek kan? Apa yang kamu perlu buat? Kamu tengok, 5m sebelahnya sini ada negatif. Kenapa kamu tidak mau kasih pindahkan dia ke sebelah kanan supaya dia jadi positif kan? Lagi senang. N ini kasih pindahlah sebab tempatnya sudah ditutupi oleh negatif 5m yang pindah tadi. Okey, jadi 1 tolak n sama dengan 5m. M sama dengan 1 tolak n bahagi dengan 5. Okey, jelaskan. Di sini 1 makalah. Okey, ada pelajar. Begini. Okey, ada pelajar tidak tahu kenapa otaknya short mana satu. Dia kasih pindahkan ini 1. N tolak 1 kan. Okey. Ini pula dia pindah jadi bahagi. Okey. Pecahan bawah ini tidak ada yang negatif ya. Ramai pelajar bagi teacher jawapan ini. Salah. Okey. Kamu kena ingat. Setiap guru matematik akan bagi tahu. Pecahan bawahnya tidak ada tanda negatif. Kecuali kamu kasih setiap satu bahagi dengan negatif 5 kan? Okey, ini pun bahagi dengan negatif 5. Apabila kamu bahagi, ini sudah jadi negatif 5, negatif n per 5, negatif positif. And then kamu kasih gabung. Ini boleh diterima. Okay, so ingat pecahan bawah ini tidak ada negatif. Jelas ya? Faham? Chong? Paham, teacher. So, maksudnya kamu punya asas maths modern kamu masih lemah. Pindah sini, pindah sana, tidak tahu mau pindah yang mana satu. Cuba kamu fikir, kalau mau M sebagai subjek, kebetulan 5M sebelahnya ada negatif, cuba kamu kasih pindahkan dia supaya dia jadi positif. Okey? Itu adalah soalan 2. Jelas ya? Okey. Lihat kepada soalan mana nih? Soalan 2. Okey, soalan 2 merupakan fungsi. Okey, so lihat soalan 2. Soalan 2 ramai pelajar boleh jawab A. Tapi ada pelajar tidak tahu, mungkin dia punya kalkulator shortcut apakah, bagi jawapan yang salah. Bagi teacher 22.
Negatif 22/7. Padahal jawapannya ialah negatif 18/7. Maksudnya dia masih tidak pandai menggunakan kalkulator. Okey, ini merupakan fungsi Songsan G. Jadi saya ambil ini. Okey, fungsi Songsan G, X itu negatif 2/3. Maksudnya dalam X itu saya gantikan dengan negatif 2/3 kan? Okey, untuk ini macam mana cara untuk menekankan dalam kalkulator? 可以关小声吗？ Okey. Ada pelajar masih tidak tahu macam mana tekan kalkulator. Okey. So yang di situ, boleh nampakkan kalkulator? Okey. So untuk ini 12. Belum on lagi. Okey, 12 per maksudnya bahagi kan? Okey, ada dua cara. Satu kamu gunakan ABC, satu menggunakan bahagi. Okey. So yang di situ gunakan ABC, pastikan kamu gunakan kurungan sebab dia tolak lagi kan? Okey. So yang di situ negatif 2/3 tolak dengan 4. Tutup kurungan lah. Sama dengan. Okey. Tekan Shift ABC. Inilah jawapan. Okay. Ada pelajar tekan kalkulator, bolehnya kalkulator bagi salah jawapan. Mungkin dia punya mata juling kah apakah, teacher tidak tahu. Begitu senang boleh dapat 1 markah, dia boleh kasih hilangkan 1 markah di situ. Okay. So jawapannya ialah negatif 18/7. Okay. Lihat kepada soalan B. Okey, soalan B merupakan fungsi gubahan. Jadi buat seperti biasalah bahkan. Buatlah satu kurungan besar, kasih kurungkan itu fungsi Songsan G. Okey, fungsi Songsan G adalah 12 per X tolak 4. Kan? Fungsi Fx ialah 3X tolak 1. Maksudnya X ini saya kena gantikan dengan 12 per X tolak 4 kan? Okey. Ramai pelajar boleh masuk di situ. Saya kasih dia 1 markah. And then dia jawab sampai begini. Maksudnya ini dia belum habis jawab dengan lengkap. Begitu ramai pelajar 24, hanya 1 orang sahaja yang boleh jawab untuk soalan B. Okey. So di sini, ini kan merupakan pecahan. Ini nombor. Contoh. 4/5 tolak dengan 1. Macam mana kamu tolak? Jangan tekan kalkulator lah. Kalau kira, tulis langkah kerja. Bawahnya ialah 5. Jadi maksudnya ini kena darab dengan 5 kan? Jadi 4/5 tolak dengan 5/5 dapatlah jawapan. Ini pun sama juga. Saya punya bawah ialah X tolak 4. Jadi maksudnya di sini saya kena darab dengan X tolak 4 kan? Atas bawah. Supaya dia punya bawahnya itu adalah X tolak 4. Begini. Jadi ini masih lagi 36. Yang di sebelah kanan itu, sebab 1 darab X tolak 4 ialah X tolak 4. Lepas itu, buka kurungan. Saya mau jadikan 1 kali bawahnya X tolak 4. Jadi 36. Negatif, positif, negatif X. Negatif, negatif, positif 4. Jadi jawapannya ialah 40 tolak X per X tolak 4. Okey, di mana X sama dengan, tidak boleh sama dengan 4. Ini mau tulis, tidak tulis pun tidak apa. Yang penting ini. Okey, 1 orang saja pelajar yang boleh jawab. So, ingat pecahan. Asasnya dari pecahan. Okey, sama juga langkah kerjanya, cuma dia punya ini bawahnya ada pemboleh ubah.
等一下，我讲等一下。Boleh ya? Itu adalah soalan B. Okey, lihat kepada soalan C. Okey, soalan C. Okey, cari nilai S jika GFX sama dengan 16. Okey. So yang di sini kamu tengok soalannya ada G. Tapi maklumat dalam soalan adalah fungsi songsan G. Jadi apa yang kamu perlu buat, ambilkan fungsi songsan G ini, kasih songsankan dia balik supaya bolehlah jadi fungsi G. Kan? Songsan dia balik. Okey, jadi buat seperti biasa, katakan Y sama dengan 12 per S tolak 4. Kamu jadikan X sebagai subjek lah. Ini pindah jadi darab. Ini pindah sebab saya mau jadikan X sebagai subjek. Okey, jadi X sama dengan 12 tambah 4Y per X. Maksudnya ini merupakan fungsi G. Sorry, ini Y. Okey, 4X per X. Jadi saya pun gantilah G. Buat macam biasa, kasih kurungkan itu Fx. Okay, Fx itu kasih masukkan fungsi. Jadi dalam fungsi G, X itu gantikan dengan 3S tolak 1. Kan? Begini. Okay. Lepas itu kamu buat macam algebra biasalah. Ini bawah ini kasih pindah sana jadi darab. 4 ini darab masuk. Okey, 16 darab 3X tolak 1. Jadi ini 16 ini darab masuklah. Okey, so ini 8 tambah 12X sama dengan 48X tolak 16. Di sini mana satu besar dia punya pemboleh ubah? 48 ke 12? 48 besar, kebetulan dia sini positif, jadi ini kasih gerak. Okey, lepas itu negatif 16 pun geraklah. 8 tambah 16 sama dengan 48X tolak 12X. Okey, bolehlah cari X-nya. X sama dengan 2 per 3. Okey, boleh ya? Makannya ialah boleh tapak fungsi G. Ini ganti masuk jawapan. So, 3 maka sudah. Okey, so lihat kepada soalan D. Okey, dia minta cari nilai A jika fungsi songsan GA sama dengan F4. Ini kamu gantilah. Fungsi songsan G ialah 12 per S itu gantikan dengan A. Fungsi Fs 3 darab 4 tolak 1. Ini satu maka di situ. Okey, jadi kamu buat seperti biasa. Ini 12, 11 kan? Ini pindah. Lepas itu 11 itu darab masuk. Ini pindah. Okey, 56 sama dengan 11. A sama dengan 56 per 11. Okey. Kalau boleh, nilai A itu sila bagi dalam bentuk pecahan. Ada soalan pelajar, dia bagi jawapan dalam perpuluhan. Okey, teacher bagi dia betul. Okey, kalau masa peperiksaan, sila tulis dalam bentuk pecahan.
Okey, ada soalan setakat ini? Ramai pelajar yang kasih kosong, kasih biarkan kosong-kosong di sana tu. So, sila bangun dari katil, tulis. Okey, so lihat soalan 3. Okey, lihat soalan yang ketiga. Okey, ini merupakan part 2. Okey, persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. Kalau dua punca sama, gunakan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Ini persamaan kuadratik. Okey, ini belum lagi kuadratik ya. Sebab di sebelah kanan ada 1. Okey, ada 1 di sini, saya kasih pindah. Ini barulah persamaan kuadratik. Sebab ada sama dengan kosong. Okey. Lepas itu, tengok di sini. Ada X kan? Saya keluarkan faktor X. Jadi 1 tambah 2H. Lepas itu, saya senaraikan ABC. C sama dengan H tolak 1. Masuk ke dalam B kuasa 2 tolak 4AC. CH tolak 1 sama dengan kosong. Okey, lepas itu kembang. Ini kembangannya ialah 1 tambah 4H tambah 4H kuasa 2. Okey, ini tolak. Ini 4H darab. Okey, buka kurungannya. Tengok yang di sini, tambah 4H tolak 4H tiada sudah ya. Jadi ya tinggal ialah ini. Lepas tu pindah. Jadi H-nya negatif 1/8. Boleh? Jelas? Faham ke tidak 5 condition? Pak Rahim, boleh? Boleh, teacher. Okey ya. So, sila buat pembetulan dari soalan 1 sampai 3 di dalam buku latihan. Okey ya. Satu lagi, lihat kamu punya kertas 2. Okey. Teacher mau akhir kelas ini. Okey, lihat kepada mana saya punya kertas. Okey, kertas 2 soalan 12. Lihat kertas 2 soalan 12. Teacher mau kamu buat dulu. A1, teacher tulis jawapan. And then kamu buat. Okey, ini adalah jawapan untuk kertas 2 soalan 12. Buat. Campur dengan 2 soalan pelangi itu ya. Besok hantar. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas Jelas. tak connection? Sila bagi respon. Okey ya. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, teacher. Thank you, teacher.